إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sedang jemaah yang dirahmati Allah SWT sekalian, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar takwa, dengan kita berusaha bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita usaha sungguh-sungguh untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan apa yang kita buat tersebut, kita Allah Taala akan menggolongkan kita di kalangan orang yang bertakwa, yang mana kita semuanya akan dikumpulkan oleh Allah SWT dalam syurga Allah Ta'ala, insyaAllah. Hadirin sedang dimati Allah SWT sekalian, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi'alfin minal malaikati murdifin wa ma ja'alahu Allahu illa bushra wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min 'indillah innallaha azizun hakim. Shadaqallahul azim. Suratul Anfal ayat 9 hingga 10. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Dan Allah tidak menjadikannya, yakni mengirim bala bantuan itu, melainkan dengan khabar gembira dan agar hatimu menjadi tenteram kerananya. Dan kemenangan ini hanyalah dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hadirin sidang jemaat yang dirahmati Allah SWT sekalian, terbaru perkara berkaitan dengan isu Palestin yang terkini, lebih daripada 8,000 rakyat Palestin telah syahid selepas Gaza, Israel mula menyerang Syria dan Lebanon. Kemudian kita mendapat berita baru-baru ini, pada 1 November yang lalu, Yaman telah mula melancarkan sebilangan besar peluru berpandu balistik dan drone ke arah Israel. Presiden Amerika Joe Biden minta untuk membiayai 14 bilion USD bersamaan dengan 67 bilion ringgit Malaysia. Untuk apa? Untuk bantu Israel mengeluarkan penduduk Palestin daripada Gaza. Kita pun dah tak larat tengok lah hari-hari dalam media sosial video fresh mayat-mayat bergelimpangan, bayi-bayi yang telah dikafankan, bayi yang mati, janin yang mati, macam-macam dah yang kita tengok. Dalam masa yang sama, kita rasa ralat apabila ada pula berlangsungnya Riyadh season 2023 bermula 28 Oktober, tengah-tengah perang, dengan merancangkan 33 konsert dengan 12 lokasi sehingga Mac 2024. Inilah yang berlaku dalam dunia ketika ini. Apa yang kita perlu buat? Tuan-tuan hadirin
sidang jemaah yang dirahmati Allah SWT. Yang pertama, kita perlu memahami kronologi peristiwa akhir zaman seperti mana yang disebut oleh Rasulullah SAW. Antaranya ada 5 perkara, iaitu yang pertama, hancurnya Baitul Maqdis. Yang kedua, hancurnya Madinah dan penguasaannya. Yang ketiga, berlakunya pertempuran besar. Yang keempat, penaklukan kota Konstantinopel. Dan yang kelima, akhirnya Dajjal akan keluar. Inilah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Seperti mana hadis yang panjang yang saya baca tadi, yang mana antaranya adalah petunjuk-petunjuk, bukti-bukti, tanda-tanda kemunculan Dajjal yang semuanya telah berlaku di hadapan mata kita. Apa lagi yang perlu kita buat sebagai persediaan, tuan-tuan? Yang kedua adalah kita memahami kandungan Al-Quran Karim dan sebarkan kesedaran tentang Al-Quran, kebenaran isi kandungan Al-Quran. Bukan sahaja baca, bukan sahaja faham, tetapi kita sama-sama melaksanakan isi kandungan Al-Quran. Dalam tempoh beberapa minggu ini, ada insiden yang menarik yang berlaku di sebalik peristiwa Palestin. Antaranya, ada ramai orang-orang yang bukan Islam mencari-cari tentang Islam menggunakan media sosial. Antara contoh yang saya boleh bawa di sini, ada seorang TikTokers, nama dia Megan Rice. Setiap kali dia buat live, dia baca maksud Al-Quran. Kemudian orang-orang yang dengar tu kan, dengarlah dia baca terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggeris. Dia bukan Islam, tapi oleh kerana peristiwa ni lah, dia kata dia mula membaca Al-Quran. Dan ada orang yang mengaku dalam live itu, saya masuk Islam, saya baca Al-Quran. Masya Allah. Inilah peranan kita mengambil kesempatan ini untuk menerangkan Islam yang sebenar, Islam yang bukan teroris, Islam yang bukan menganiaya orang, Islam yang baik, Islam yang adil, Islam yang saksama. Isi kandungan Al-Quran kan. Yang ketiga, apa yang kita perlu buat dalam berhadapan dengan isu ini ialah memperkukuhkan iman kita. Memperkukuhkan iman kita dengan ilmu, pengajian ilmu tauhid dan akidah. Kita mempertingkatkan iman kita dengan pertingkatkan ibadah kita, amalan kita. Solat kita jaga elok-elok, zikir kita tambahkan dari masa ke semasa, baca Al-Quran tambahkan dari masa ke semasa, ibadah khusus, ibadah umum tambah. Bila lagi tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan sekalian, bila lagi? Takkan sampai nak tunggu mati baru kita nak menyesal dan beramal. Maka ambillah kesempatan yang ada. Tingkatkan iman kita dengan dakwah dan jihad. Tingkatkan iman kita dengan infakkan harta kita fi sabilillah. Kemudian yang keempat, apa yang perlu kita buat, iaitu memelihara kesatuan umat Islam. Kita ambillah pengajaran daripada perpecahan yang berlaku di dunia Arab. Ada 22 negara Arab, termasuklah Palestin. Pembunuhan dah berlaku hampir sebulan. Arab buat tengok saja. Hilang sudah tali persaudaraan, ukhuwah, kesatuan umat Islam. Dan kita di kawasan Nusantara, Malaysia, Indonesia, Thailand, orang Islam, Melayu Islam, perlu memperkukuhkan ukhuwah sesama kita. Cari titik persamaan sesama kita supaya kita boleh bersatu. Kalau nak cari buah gaduh memang banyak, tapi carilah titik persaudaraan sesama kita, titik persamaan sesama kita, supaya kita mempertingkatkan ukhuwah sesama kita. Antara lain adalah melazimi amalan hadir ke masjid untuk solat berjemaah. Ianya sangat a powerful tools, satu alat yang sangat power untuk memberi kekuatan kepada ukhuwah, kepada kesatuan umat Islam. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah SWT sekalian,
Yang keempat, yang kelima, marilah kita sama-sama menjunjung kepimpinan seperti mana kepimpinan yang diterajui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepimpinan berteraskan ulama, kepimpinan kepada orang yang ingin memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana di akhirat nanti kita ini akan dibangkitkan bersama-sama dengan siapa ketua kita, siapa pemimpin kita. Kalau kita ikut ulama, kita ikut orang yang beramal dengan Islam, maka di akhirat nanti kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan ulama, orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Ahzab ayat ke-66 hingga 67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Pada masa muka mereka dibalik-balikkan dalam neraka, mereka berkata dengan menyesal, alangkah baiknya kalau kami dulu masuk kat dunia kita taat kepada Allah serta taat kepada Rasulullah. Dan mereka berkata lagi, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mematuhi kehendak ketua-ketua dan orang-orang besar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Di dalam neraka ada manusia yang masuk neraka kerana kesalahan diri sendiri. Ada manusia masuk neraka kerana kesalahan ikut orang yang salah. Hak salah tu masuk neraka, yang ikut tu pun sama masuk neraka. Kita minta Allah SWT memelihara kita semua ini daripada tergolong dalam golongan orang yang salah memilih pemimpin yang akan menjerumuskan ke dalam neraka Allah Ta'ala. Akhir sekali, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, kita yakin dengan janji Allah bahawa Allah Ta'ala tidak akan membiarkan hamba-Nya dan akan membantu hamba-Nya seperti mana dalam ayat yang saya baca ke awal tadi. Inni mumiddukum bi alfin minal malaikati mutifi. Bantuan Allah Ta'ala kepada mereka dengan bantuan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur